KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Ya, saudara, selamat tengah malam. Selamat tengah malam, KC ucapkan kepada yang sedang menonton rancangan Malam Seram. Saya harap anda semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sihat. Yang penting sekali, terima kasih kerana menjadikan Malam Seram sebuah rancangan hiburan menemani anda setiap malam, berkongsi kisah pengalaman seram. Yang penting rancangan Malam Seram ini hanya sekadar satu hiburan saja, ya. Jangan mudah terikut-ikut, jangan mudah percaya dengan apa yang anda dengar, dan insya-Allah anda akan terhiburlah dengan pengalaman yang diketengahkan. Kalau tanya KC, betul ke cerita ni? Manalah saya tahu. Saya ni hanya sekadar penyampai yang membacakan pengalaman yang dikirimkan melalui email kepada KC. Dan itulah tugas saya untuk menghidupkan setiap cerita yang dikirimkan. Malah ada selepas saya berkongsi cerita, ya, ada yang email dekat KC. Sekejap, saya nak betulkan kamera saya ni. Mana pula lah muka saya. Ni dia. Okey, ada yang selepas saya bacakan cerita mereka yang dikirimkan pada KC kan, melalui email Malam Seram, kc@malamseram.com. Ada yang kata, KC, cerita saya ni saya kirimkan pada KC. Selepas KC ceritakan, saya sendiri takut dengan cerita saya. Jadi itulah tugas saya untuk hidupkan pengalaman yang diketengahkan. Apa khabar semua, geng Momok Captain, geng Momok Sarjan? Selamat datang ke saluran kedua Malam Seram Podcast. Ini adalah saluran sementara saya buat live dekat sini, kerana ada sebab-sebab yang tak boleh dielakkan di Malam Seram official channel tu. Sinilah saya akan buat live sehinggalah bulan 5 nanti, ya, pertengahan ataupun penghujung macam itulah. Dia nak dekat antara tengah dengan penghujung bulan 5 tu barulah saya boleh dibenarkan live kembali ke sana atas copyright
strike yang telah pun saya kena, tapi tak apalah. Walaupun kehidupan tetap diteruskan, kena cari jalan baru, dan inilah jalan sementara yang kita boleh berhimpun, berkumpul, mendengar pengalaman seram. Terima kasih kepada moderator yang bertugas. Terima kasih moderator yang sudi melayani malam seram. Yang penting moderator terima kasih juga kerana sudi menjaga ketenteraman, keamanan live chat malam seram, ya. Dan saya akan berkongsi banyak pengalaman-pengalaman yang ingin disampaikan dalam rancangan Malam Seram. Tapi ingatlah, rancangan Malam Seram ini hanya sekadar satu hiburan. Jangan anda terikut-ikut dan mudah percaya dengan apa yang disampaikan. Kita mulakan dengan kisah pertama. Yang ini datang daripada pengiring kita. Nama beliau Sumaya. Berkongsi pengalaman ketika beliau hamil anak yang pertama. Malam ini juga ada satu kisah yang saya nak kongsi. Kiriman email ni dia dah kirim saya berkali-kali. Saya baru ternampak tadi tengah cari cerita. Pengalaman ini adalah satu lagi pengalaman kejap lagi. Saya nak beritahu dululah, kesian dia. Lama takut dia tertidur sedang menonton ni. Kisah seram yang mana beliau memandu pada waktu malam daripada menggunakan laluan. Saya tak pernah saya rasa kongsi tentang jalan ni. Gua Musang Kuala Krai. Ya, jadi beliau berkongsi pengalaman seram yang mana dia gunakanlah Gua Musang Kuala Krai, dan waktu kejadian seram ini berlaku dia memandu pertama kali dekat jalan ni. Selalunya katanya dia akan naik pesawat, tapi kali ini dia nak cuba memandu, dan pengalaman Gua Musang Kuala Krai akan saya kongsi. Tapi sekarang kita dengar kisah daripada Sumaya untuk Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Begini kisah dari Sumaya. Apa kabar semua para penonton Malam Seram? Kejadian seram saya ini berlaku ketika saya hamilkan anak yang pertama, Casey. Waktu tu saya duduk di rumah lama yang terletak di kawasan Bedok North. Kejadian seram berlaku ketika suami sedang tidur bersama dengan saya. Saya ada seorang jiran. Jiran sebelah saya ni jenis jarang berbual dengan sesiapa pun. Jadi saya pun tak naklah sibuk melayan jiran sebelah. Orang berbaik, kita berbaik. Orang diam, kita pun jangan layan. Kemungkinan itu adalah apa yang dia inginkan. Tapi jiran sebelah saya ni, satu yang saya tak suka sangat, setiap hari Khamis malam Jumaat, dia akan asapkan rumah, Casey. Nanti asap kemenyan dia letak depan pintu. Kemungkinan selepas dia asapkan seluruh rumah, tempat bara kemenyan tu, dia akan letak depan pintu rumah dia. Berkepul-kepul nampak asap. Dan asap tu akan, kalau angin tiup, keluar dan akan masuk dalam rumah saya. Benda ni berlaku sebelum pun saya hamil. Sebelum saya hamil, saya tahu itu tabiat jiran sebelah. Duduk sana nak dekat setahun selepas kami berumah tangga, dapat beli rumah tu. Duduk sana setahun, barulah hamil, Casey. Alhamdulillah, kata beliau. Tapi itulah, asap kemenyan suka masuk. Walaupun asap kemenyannya sampai ke rumah saya, tak adalah benda yang seram berlaku. Walau bagaimanapun, kejadian seram mula berlaku apabila saya dah berbadan dua. Casey, bau asap kemenyan tu saya tak suka sangat. Sakit hidung, Casey, dan tekak saya boleh tersedak. Tutup pintu.
Dan ada kalanya asap kemenyan tu akan dipasang daripada waktu nak dekat maghrib sampailah pukul 8 malam. Naik marah saya dibuatnya. Jadi pada malam tu, saya dengan suami tengah tidur tau, dekat atas katil. Tengah tidur, tiba-tiba Casey, saya terbangun sebab bau kemenyan kuat sangat. Saya tengok jam, 1 pagi Casey. Pukul 1 pagi. Apa bau asap kemenyan ni? Tak ada waktu lain ke kau nak bakar asap kemenyan? Kita ni orang perempuan kalau hamil, kita punya deria ni jadi lebih sensitif. Antaranya deria bau Casey. Boleh saya terbangun ni sebab bau kemenyan kuat. Ish. Abang. Suami bangun. Ya sayang. Abang, bau kemenyan abang. Sakit tekak saya. Mabuk saya bang. Tolong bang, tutuplah dekat bawah lubang pintu tu ke tingkap pintu bilik pun tutup bang. Suami pada waktu itu, yalah, tengah tidur. Saya kejut suruh buat apa. Dia bangun. Dia terus pergi dapur. Dia ambil kain alas kaki, dia basahkan kain tu, dia tutup lubang pintu dekat depan rumah. Kan? Kemudian suami masuk bilik. Suami duduk. Waktu tu mungkin dia dah sedar. Yang masih bau lagi tak? Bau bang, kuat bang, bau bang. And then suami saya cakap, tapi abang tak bau pun. Abang, saya kan pregnant. Saya punya hidung ni lebih sensitif daripada abang. Boleh bau bang, busuk bang. Abang buka kipas satu bang, kat depan tu abang talakan. Pergi dapur, kata saya pada suami. Suami bangun lagi Casey. Kesian suami saya. Letak kipas, dia tala pergi dapur. Kononnya nak asap bau kemenyan tu masuk dapur lah. Suami naik atas kastil. Saya pun suruh suami dah tutup pintu. Saya pun dengan suami baring. Kemudian suami tidur. Tapi saya tak boleh tidur Casey. Bau kemenyan. Akhirnya kerana terlalu penat, saya tidur sampai ke pagi. Besoknya saya rasa macam nak ketuk rumah jiran sebelah dan nak tanya dia kenapa semalam pukul 1 pagi dia masih bakar asap kemenyan. Casey, semalam kenapa? Saya pun pergilah rumah jiran sebelah. Saya ketuk pintu. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Casey, jiran sebelah buka pintu. Seorang warga yang agak berusia. Waalaikumsalam. Ada apa? Yang buka ni adalah suami dia. Minta maaf, saya jiran sebelah. Tahu. Kenapa? Dengan nada suara yang garang. Minta maaf ya. Pakcik, saya ni tengah hamil. Aku tahu kau tengah hamil. Macam mana pakcik ni tahu saya tengah hamil? Perut saya pun tak nampak Casey. Pelik dan rasa meremang pula. Pakcik, kalau boleh semalam pakcik bakar asap kemenyan sampai 1 pagi tu, kalau boleh jangan buatlah pakcik. Saya ni tengah hamil, hidung saya sensitif. Semalam tak boleh tidur cik. Semalam hari apa? Semalam hari apa? Pakcik tu tanya dengan nada suara marah. Semalam tadi pagi kan. Hari Selasa cik. Dah tu? Dah tu apa cik? Bukankah engkau tak tahu kau duduk sini dah lama? Aku cuma bakar kemenyan hari Khamis malam Jumaat. Itu pun waktu maghrib sampai pukul 8. 1 jam aja. Mana aku nak bakar kemenyan pukul 1 pagi? Dah siapa bakar? Kau cakap aku pula. Semalam aku tak ada bakar kemenyan. Semalam hari Selasa, kata pakcik tu lagi. Minta maaf cik Debam, tutup pintu. Saya masuk balik, duduk. Tak iya juga. Saya tahu ke si pakcik ni, dia memang bakar asap kemenyan rumah dia tu setiap hari Khamis malam Jumaat. Sekarang masalah dia, ingat balik bila kejadian ni berlaku pada tadilah. Ia berlaku
pada hari Selasa, bukan hari Khamis malam Jumaat. Casey, kemudian malam tu saya tidur dengan suami. Asap kemenyan bau lagi. Saya terbangun, Casey. Terbangun dari tidur, saya tengok jam waktu sama 1 pagi dan saya teringat hari ni hari Rabu. Jadi bila hari Rabu, pakcik sebelah tak bakar kemenyan. Casey, waktu tu saya terperasan dekat ruang tamu. Kebetulan pada kali kedua saya bau, suami saya pada hari Rabu tu kerja malam. Jadi saya nampak ada orang tengah duduk. Abang, ingatkan suami saya ke si? Tapi suami saya kerja shift malam. Abang. Casey, lama susuk tubuh tu dekat situ. Saya baring, takut-takut benda tu menjelma depan saya. Berkali-kali mulut saya ulang baca Al-Fatihah, sampai saya tertidur pada waktu pagi. Casey dan para penonton Malam Seram, tak tahulah apa yang perlu saya buat, tapi pada waktu pagi, iaitu hari Rabu paginya, pakcik sebelah ni datang ketuk pintu rumah saya. Suami saya pun dekat rumah baru balik kerja. Tung. Saya pun buka pintu. Ya cik. Ni, kau gantung ni depan pintu rumah kau. Letak ni dekat depan pintu rumah kau. Nanti dah lah tak bau kemenyan lagi. Suami tanya, ni benda apa cik? Ini benda usir. Bini kau cakap semalam dia bau kemenyan. Dia cakap aku yang bakar kemenyan. Aku bakar kemenyan hari Khamis malam Jumaat. Semalam tu hari Selasa. Malam tadi kau ada bau malam tadi? Tanya pakcik tu. Ada cik. Dia dah suka dah dengan kau. Dia datang rumah kau. Kau kan hamil? Suami kata, cik tak payah cik. Sombong pula. Letak je depan pintu. Nanti dah tak bau lagi. Jadi saya pun ambil benda tu. Pakcik tu jalan. Suami marah. Asal awak ambil? Barang apa dia kasih ni? Bang, sudahlah bang, jiran kasih ambil je lah. Nak pakai tak nak pakai tu belakang cerita. Ambil je lah. Jadi benda tu suami ambil, masuk plastik, lipat masuk surat khabar, masuk plastik lagi. Kemudian suami letak dekat dapur ke si. Dia gantung dekat tingkap dekat dapur. Untuk beberapa hari bau ke si. Bau kemenyan lagi. Pukul 1 pagi bau kemenyan. Sampaikan saya cakap, bang, tolonglah bang, abang cubalah letak benda tu dekat depan pintu bang. Tolonglah bang, saya dah tak tahan lah bang bau kemenyan. Akhirnya suami saya buat kesi. Dengan tanpa rela hati, dia buka plastik beg tu, surat khabar, dia ambil barang tu, dia gantung dekat atas pagar rumah. Selepas gantung kesi, yang peliknya, malam berikutnya dah tak ada lagi dah bau kemenyan. Besok pagi suami tanya, semalam ada bau kemenyan? Tak ada bang. Betul ke? Kebetulan je lah. Besoknya lagi ada bau kemenyan? Tak ada bang. Sampai seminggu suami saya tanya setiap hari, ada bau kemenyan, ada bau kemenyan. Saya kata tak ada. Suami tetap cakap kebetulan. Casey, selepas tu kami dah tak buka lagi barang tu. Dah tak buka. Tapi benda tu di rumah lama Casey. Rumah baru dah tak pakai lagi dah. Sekarang anak saya dah 3 orang dah. Tapi itulah kisah misteri anak pertama saya. Adakah betul ke si barang yang pakcik sebelah kasih menghadang daripada benda tu masuk dan mengganggu saya dengan suami dan anak dalam kandungan pada waktu itu? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari.
Saudara, apa yang boleh saya katakan selepas saya temu bual ya, pakar-pakar ilmuwan mereka yang terlibat dalam ilmu perubatan Islam ya. Kalau anda menggunakan barang-barang yang rasanya membantu anda untuk hal-hal misteri ni, maknanya anda dah percaya dengan benda tu lah. Jadi elakkan daripada percaya dengan benda tu yang membantu anda, dan ini akan menimbulkan satu kesyirikan. Dia berhati-hatilah ya. Selebihnya tanyalah dengan yang arif dan boleh baca komen, sebab ramai pendengar-pendengar Malam Seram ni yang mempunyai juga ilmu pengetahuan ya, daripada guru-guru mungkin, daripada apa yang mereka belajar. Jadi terima kasih atas komen-komen geng momok yang sedang menonton Malam Seram. Okey, seterusnya kisah tadi memang panjang, itu pun saya dah potong saya rasa beberapa perenggan pengalaman seram. Yang ini datang kisah ni seterusnya yang berlaku di Gua Musang, Kuala Krai. Saya tak pasti tempat ni di kawasan negeri mana. Mungkin boleh beritahu Casey lah. Gua Musang, Kuala Krai. Terletak di negeri manakah jalan yang dimaksudkan ini? Ini datang daripada pengirim kita bernama mana tadi? Saliha, betul namanya? Saliha, betul. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Balkis Putri Saliha. Hui, panjangnya. Nama kau, ya ampun. Nur Balkis Putri Saliha. Casey boleh panggil saya Saliha. Nasib baik panggil Saliha. Kalau panggil Leha, nama panjang-panjang panggil Leha. Ataupun kalau panggil Ha. Nama saya Nur Balkis Putri Saliha. Casey boleh panggil saya Ha. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, kisah Nur Balkis Putri Saliha ataupun Saliha nama yang ingin digunakan. Tapi ramai kata Casey, ini dia kisah ini, jalan yang disebutkan Casey tadi iaitu Gua Musang, Kuala Krai ni terletak di Kelantan. Kelantan, betul lah. Sebab kata beliau asal dari Kelantan, nak berkongsi kejadian seram yang berlaku dekat laluan itu. Begini kisah saya, harap dapat Casey bacakan dalam Malam Seram. Selalunya saya akan menggunakan, saya akan menaiki pesawat. Selalunya naik pesawat Casey. Saya takkan memandu sana seorang diri dan tak pernah pun memandu. Yang pertama bukan rasa seram, kerana yang pertama ni malas. Jalan jauh Casey. So, jalan kawasan ni, laluan yang digunakan Gua Musang, Kuala Krai. Ya. Saya orang Kelantan. Jadi dekat Gua Musang, Kuala Krai ni akan lalu laluan daripada Bentong all the way sampai ke Kota Baru. Tapi saya masa tu bukan duduk dekat Kelantan. Pengalaman saya ni berlaku ketika saya memandu menggunakan jalan berkenaan. Bukan seorang diri. Saya takkan drive dekat situ seorang-seorang, tapi ditemani oleh seorang lagi sahabat saya. Memandu waktu malam. Bila masuk laluan tu, kiri kanan Casey hutan semak samun. Betul, amat sunyi dan menyeramkan. Saya pula memandu pada waktu malam. Memang sengaja memandu waktu malam, berangkat pada waktu malam, sebab sebelum tu bekerja. Kan saya bekerja di tempat lain. Saya balik Kuala Krai di Kelantan ni adalah kampung saya, yang mana kawan saya pun nak ikut saya balik kampung saya. So bila drive, jalan dia bukan lurus macam dekat lebuh raya.
Jalan dia ada turun bukit, naik bukit, bengkang bengkok, kiri kanan hutan semak samun yang tebal. Jadi bayangkan kalau memandu pada pukul 1-2 pagi, kabus kisi. Wiper ni kena on off sebab kadang-kadang kereta ni dah ada berkabus dah. Sedang memandu, tiba-tiba kawan saya yang tengah tidur tak perasan saya dengar bunyi kedebum. Saya macam, langgar apa ni? Tolonglah. Janganlah tayar ni bocor. Saya memandu, saya perlahankan sedikit kelajuan. Kalau tayar ni meletup ke, drive, okey tengok. Saya lepaskan steering wheel kereta saya. Dia letaklah belok kiri kanan, masih boleh jalan lurus. Maknanya tak ada apa-apa pada tayar. Tapi saya tetap tunggu kisi. Tayar pancit ni dia akan makan masa untuk turunkan pancitnya. Jadi tunggu. Okey. Alhamdulillah. Saya terus naikkan kelajuan kenderaan yang saya pandu kisi. Saudara para penonton Malam Seram, tiba-tiba kebetulan saya tengah tengok cermin pandang belakang. Saya ternampak macam ada orang tengah panjat. Kereta saya ni jenis sedan. Saya memandu kereta jenis sedan. Jadi waktu tu nampak ada macam orang daripada cermin belakang tu tengah panjat. Tapi waktu tu dah nampak separuh badan. Mungkin kepala dia dah naik bahagian atas bumbung kereta pada waktu itu. Bila nampak benda tu tengah naik, saya pekik. Saya kejut kawan saya. Ayu! Ayu bangun, terperanjat. Dekat belakang. Saudara, Ayu toleh belakang, benda tu dah naik terus dah kat bumbung. Apa kat belakang? Apa? Tanya Ayu dekat saya. Ada orang panjat. Sekarang dekat bumbung. Ish. Kau orang? Orang ke monyet? Tanya Ayu pada saya. Aku tak tahulah. Ayu tolong. Okey. Kau pelangkan kereta. Kata Ayu. Jadi saya drive ni tak ada kenderaan lain Casey Saya perlahankan kereta, dah pelan kan Casey. Ayu pun turunkan tingkap. Kemudian Ayu cakap Bismillah kan. Jadi ingatkan dia nak menjengah keluar Casey. Ayu kau nak buat apa? Kau nak buat apa ni? Tak ada apa-apa lah. Kau tunggu sekejap. Ayu keluarkan tangan daripada celah tingkap tu. Tangan dia naik ke atas bumbung, meraba Casey. Meraba. And then dia macam, apa benda ni? Casey, bila Ayu tarik, rambut. Bayangkan saudara, Ayu terus buang rambut tu terbang ke belakang. Siapa dekat atas? Ayu dengan segera tutup tingkap. Saya drive ni dah tak tenteram Casey. Waktu tu hanya Allah saja yang tahu perasaan saya. Tiba-tiba Casey, saya cakap dengan Ayu, aku tak kisah, aku nak berhentikan kereta. Kawan saya Ayu kata, Jangan. Tak apa, aku nak berhentikan. Saya pun berhenti Casey dekat tepi jalan. Kebetulan tengah berhentikan kereta, Casey, saya masuk dekat tepi jalan ni tak masuk habis. Sebab tepi tu semak samun. Takut ada ular ke, ada lubang ke, tak nampak. Gelap sangat. Jadi saya berhenti sikit je. CP roda tepi saya ni pergi dekat sebelah. Dekat belakang, ada kenderaan Pajero Casey. Pandu laju dan hampir-hampir berlanggar dengan kereta saya. Nasib baik dia makan ke lorong bertentangan. Sebab laluan tu hanya satu lorong je. Untuk ke depan, satu lorong bertentangan untuk pergi ke belakang. Dia horn, dia belok, selamat. Dah marah member tu Casey. Saya pun cakap dengan Ayu, kita sama-sama keluar tengok. Buka pintu, tengok atas bumbung, tak ada apa-apa pun. Persoalan dia Casey, rambut siapa yang Ayu genggam dan tarik? Selepas kejadian kita masuk balik dalam kereta, saya cakap dengan Ayu, kau ada tak dalam handphone kau
bacaan surah-surah ke. Handphone saya memang tak ada KC. Nak gunakan internet dekat laluan ni memang susah nak dapat network. Baik Digi, Maxis. Pui. Oh, marah betul betul dia type. Tengah-tengah susah macam ni lah, tak ada network kadang-kadang. Jadi tanya, nasib baiklah si Ayu ada simpanan himpunan surah-surah dalam handphone. Sepanjang jalan putarkan surah, Ayu temankan saya. Sampai di destinasi. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Saya rasa dia sebut Digi Maxis tadi. Mungkin Ayu gunakan Digi, dia gunakan Maxis lah. Saya rasa lah mungkin tak tahulah. Tapi dia lebih marah bila rasakan dia lebih marah daripada gangguan yang dihadapi ketika memandu. Tapi seram saudara katanya di sini seram kisah yang dikongsi tu. Dia nampak ada benda merangkak. Tiba bila tengok cermin tu, cermin pandang belakang tu, benda tu dah separuh badan dah merangkak dekat belakang kereta kan. Kereta punya belakang mungkin macam ni kan, cermin dia. Jadi dia dah naik badan macam tu. Dia kejutkan Ayu, terpekik-pekik member Kemudian Ayu boleh raba tangan. Kalau saya takkan nak keluar tangan pun. Ayu boleh turunkan tingkap lagi, turunkan tingkap. Dia boleh gini alamak, boleh meraba Kalau ikut cerita Hollywood, keluar tangan gini dah kena tarik naik atas bumbung dah. Sebelah dah kosong dah. Itu cerita Hollywood lah. Tajuk dia patut lain lah yang sebab tajuk dia tulis kisah seram memandu Gua Musang Kuala Krai tajuk yang paling saya rasa eye catching adalah Aku Tarik Rambut Pontianak. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, itu kisah yang kiriman-kiriman yang ini ada kata Casey, Maxis memang teruk Casey, line network. Oh ya ke? Saya tak tahulah Maaf lah. Digi okey, masih okey lagi. Okey, saya tahu dekat Malaysia network ada berapa? Apakah antara network yang ada? Di Singapura kita ada Singtel, Starhub, M1. Kemudian kita ada My Republic. Kita ada beberapa lagi network data lah internet data. My Republic, ada lagi tak nama-nama lain? Saya ada saya rasa dalam lebih 3-4 agaknya. Hanya untuk data saja memang. Tapi mereka ni semua menggunakan satelit oleh syarikat-syarikat seperti Starhub, Singtel dan M1 lah. Kan memberikan data yang lebih tinggi dengan harga yang lebih rendah. Sekarang ni perlukan data lah Dulu data mahal. Sekarang di Singapura ni data boleh tahan lah. Dengan harga sekian-sekian boleh dapat data yang banyak. Tapi itulah, data banyak tu pun kadang-kadang tak cukup. Saya ni sebagai content creator, data saya yang ratus ni boleh habis. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, selanjutnya kisah ini datang daripada Nur Fatimah, nama beliau. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama saya Nur Fatimah. Saya nak berkongsi pengalaman seram. Pengalaman saya ini berlaku ketika saya sedang jalan daripada kedai nak balik ke rumah. Waktu tu taklah lewat sangat, sekitar jam 9 lebih malam. Pergi kedai beli barang, kedai belakang rumah je, dan pulang ke rumah. Dalam perjalanan saya pulang, ada satu perkara pelik berlaku. Dan inilah kisah saya, harap dapat Casey bacakan dan dikongsi bersama dengan yang sedang menonton Malam Seram. Okey, beliau tak nyatakan di mana kawasan ini terjadi.
Tapi sedang berjalan nak pulang daripada kedai 9 lebih malam, saya ternampak seekor kucing. Kucing ni warna hitam Casey. Kucing ni sedang makan makanan yang diletakkan dekat bawah pokok. Tapi bukan makanan kucing Casey. Kejadian ini berlaku ketika Hungry Ghost Festival, bulan hantu yang mana diraikan oleh mereka yang oleh bangsa Cina untuk meraikan mereka yang dah mati. Ya, Hungry Ghost Festival. Jadi bila Hungry Ghost Festival ni, kalau Casey tengok, macam-macam ada dekat tepi jalan ni. Joystick, ya, dia bakar nota-nota. Dia akan berikan offering seperti buah-buahan. Yang ini ada makanan. Makanan ni dekat bawah pokok diletakkan, ada joystick dan benda-benda yang lain lah. Kucing tu tengah makan. Dalam hati saya, bagus juga kucing ni makan. Kalau tidak membazir. Makan ke sih? Makan. And then yang hairan, bila saya lalu dekat belakang kucing, kucing ni dia boleh stop makan, dia boleh toleh tengok saya ke sih. Saya lalu belakang dia, saya berhenti kejap, saya tengok dia tengah makan kan, tengok. Baguslah, dalam hati saya baguslah. At least makan dia tak membazir kan. Jadi kucing ni pusing toleh. Bila kucing ni toleh, kepala dia boleh toleh nak dekat 180 darjah Casey. Dan cara dia toleh tu pelan kau sih, slow motion macam movie cerita seram. Dia pusing pelan 180 degree. Saya dekat belakang, betul-betul dekat belakang dia. Dia tengok saya, lama ke sih. Saya pun jalan ke depan, dia toleh balik, dia sambung makan. Jalan Casey, beberapa langkah saya jalan ke depan, saya tergerak hati toleh belakang tengok kucing tu, takut-takut dia ikut saya Casey. Saya toleh belakang, kucing tu dah tak ada. Saya tengok kiri, tengok kanan, sampaikan saya cuba tengok dekat bawah kereta, mungkin tak ada. Kucing ni ikut aku ke? Kata Nur Fatimah. Saya tengok lagi, mana kucing ni? Kiri kanan tak ada Casey. Jalan all the way. Saya daripada kawasan dekat kapak tu yang ada pokok, saya kena lalu koridor Casey. Dekat koridor yang saya lalu, sebelum saya belok ke kiri, kena ada koridor kecil. Situ tempat saya lalu, kena belok sebelah kiri, pergi ke lobby lift rumah saya kan. Saya belok dekat lobby lift, kucing tu tengah standby tunggu saya. Saya pusing, dia mengiau. Kedebam, barang saya pegang dekat tangan terjatuh Casey. Saya angkat barang-barang saya, nasib baiklah barang tu bukan barang yang sedang pecah. Angkat balik. Dalam hati, macam mana aku nak balik ni? Kucing ni ikut aku ni. Bila masa kucing ni dekat sini? Kan? Nasib baik Casey, jiran saya, Uncle Cina ni, dia nampak saya. Adik, pergi mana? Kedai lah. Saya tahu, Uncle lah, kedai Uncle. Oh, mau naik atas lah? Uncle nak naik atas Saya pun naik dengan Uncle tu. By the time bila saya toleh berbual dengan Uncle, saya toleh balik depan lobby lift, kucing tu dah tak ada dah. Saya tengok kiri, tengok kanan. Mana kucing ni? Uncle pun, Amoy, adik tak mau masuk ah. Saya pun masuk lift. Apik tu lah, Uncle tu pun tekan tingkat 12. Lift naik atas tingkat 12. Saya keluar dengan Uncle tu sama-sama. Uncle tu pergi ke sebelah kanan, saya pergi ke sebelah kiri. Dengan laju Casey, sampai depan rumah, masuk dalam rumah, dan saya ceritakan benda ni pada ibu saya. Ibu saya cakap, itulah kau, lain kali janganlah, ini kan tengah bulan hantu ni. Kau berhenti mana-mana tengok kucing tu makan. Naik sudahlah. Padahal ibu saya yang suruh saya pergi kedai. Bila saya cerita dekat dia, jadi salah saya pula. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu ada kisah daripada pengirim yang berkongsi. Nur Fatimah namanya. Sedap nama Nur Fatimah. Tadi Salehah, ini Fatimah. Okey, ini daripada kiriman private message. Ya Allah Casey, kau punya cerita. Kakak ni duduk rumah sorang-sorang dengar YouTube gunakan earphone. Dua-dua sumbat telinga.
kiri dengan kanan, suami tengah tidur kat sebelah. Bila cerita, boleh bayangkan ke si? Dia keluarkan tangan, tarik rambut, benda tu panjat. Kakak melompat. Ketepam tangan tangan kakak. Kena muka suami ke si? Dah kena marah. Sekarang masih nak dengar juga degil. Tapi gunakan sebelah je. Gunakan earpiece dekat sebelah. Lagi sebelah kakak cabut. Takut. Kesian melompat. Suami kena macam tu. Dahsyat agak baik-baiklah, kesian suami suami bekerja nanti kan. Terima kasih pada akak kita yang sudah komen tadi. Komen ni membuat saya rasa bahagia Bukan bahagia kakak pukul suami, bukan jangan, tu violence domestic violence tidak digalakkan terima kasih lah. Yang ini pun ternampak ni, siapa ni, Kak Kamaria Kamaria Omar kata, Casey cerita dapat bayangkan kita dalam cerita tu, memang mantap Casey. Terima kasih lah atas perkongsian. Ini komen di live channel, yang tadi komen di Facebook, komen yang saya terima. Okey. Macam-macam kisah pengalaman. Ada yang kata Casey, yang ini Lenny Bright kata DG U Mobile Celcom Maxis. Tu dia nama-nama line lah network yang ada dekat Malaysia ni. Okey. Tu kisah daripada pengirim, kisah pengalaman seram. Saya akan bacakan satu lagi kisah. Mungkin selepas ni saya akan kembali untuk ketengahkan voice note, ataupun saya ketengahkan voice note dululah voice note. Selepas voice note saya akan berehat. Datang balik, kalau ada kisah boleh kirimkan voice note lagi pada Casey, boleh. Voice note anda boleh kirimkan pada saya ke talian +65 8131 0287 +65 8131 0287, ataupun anda boleh kirimkan message melalui WhatsApp. Anda kata Casey call saya dah cerita tentang apa. Nanti saya akan tengoklah, kalau dapat terima mesej anda, saya akan hubungi anda untuk berkongsi pengalaman. Tapi harap yang berkongsi kisah tu melalui voice note ataupun panggilan telefon yang akan saya lakukan ni dapat melakukan dengan sempurna lah. Tak bising, tak bunyi kipas. Kalau tidak nanti agak mengganggu nak dengar kisah cerita anda. Okey, yang ini voice note daripada siapa ni? Saya nak ketengahkan. Kisah ni dikirimkan voice note semalam jom kita dengar. Ya, Assalamualaikum Casey dan juga semua para pendengar Malam Seram. Nama saya Akmal. Saya nak ceritakan pengalaman kami sekeluarga nampak makhluk halus yang tinggal di rumah kami selama belasan tahun juga. Last dia tinggal 2018 sebelum dia dihantarkan dekat orang lain lah. Okey. Benda ni ada sebab dekat rumah kami ni ada satu parang lama Casey. Ada satu parang lama ditinggalkan oleh arwah atuk saya, dan juga sekarang ini nenek saya masih lagi simpan, dan 2018 lah dia hantarkan dekat orang yang pandai uruskan benda ni untuk buang lah. Tak tahulah benda ni datang dari mana. Kami hanya arwah atuk saya je yang tahu semua tu. Dan benda ni alhamdulillah tak mengganggu kami selama kami hidup belasan tahun ni. Dekat rumah di Perak lah, di Perak. Selama kami tinggal tak pernah pun kami diganggu oleh makhluk-makhluk ini. Alhamdulillah. Tapi pernah jugalah nampak pakcik saya masa dia nak pergi tandas, dia nampak lah benda ni lalu-lalang dekat ruang tamu. Dia pusing, dia lalu. Dia ni macam asap-asap hitam tau. Dia lalu. Saya pula pernah nampak saya tengah baring kat bilik, tengah baring. Saya nampaklah ada asap-asap hitam lalu pergi dapur. Saya ingatkan adik saya. Saya suruhlah adik saya, "Adik, tolong ambilkan air." Selalunya kalau adik saya ni saya suruh, dia ambil. Tiba-tiba dia tak ambil pula. Kenapa pula adik ni? Lepas tu saya pergi dapur tu, tengok tak ada siapa-siapa pun. Tengok adik saya semua ada kat luar sana, kat luar rumah, tengah selok menyembang dengan kawan-kawan. Astaghfirullahalazim, benda aku nampak tadi. Lepas tu nenek saya pun pernah nampak juga. Masa dia dekat dia tengah nak buat kuih. Dia ni nenek saya ni dulu niaga. Tengah nak buat kuih. Lepas tu nampaklah benda tu ada keliling, dia lalu lalang. Dia ni selalu berkeliaran bila waktu malam.
Itulah. And ada satu masa ni jiran kami lah, time tu kami keluar dekat rumah ni, tak ada orang lah, tak ada orang kat rumah. Kami keluar. Bila kami keluar, jiran kami ni datang nak jumpa nenek saya lah. Nenek saya orang panggil dia Mak Cu lah. Mak Cu, Assalamualaikum. Mak Cu, Assalamualaikum. Lepas tu apa yang mengejutkan jiran kami ni, tiba-tiba dia macam terdengar sesuatu. Ada suara dalam rumah yang mengatakan, rumah ni tak ada orang. Makcik tu, jiran kami ni, apa lagi, pergi pergi lari balik rumah. Lepas tu esoknya dia ceritakan dekat nenek saya, dan nenek saya ceritakan dekat kami semua. Saya ni tak tinggal dengan mak ayah, saya ni tinggal dengan nenek, adik saya dan juga pakcik, dan kami bertiga je. Kami berempat kat rumah. Nenek saya, pakcik dan juga adik saya. Macam itulah, kami berempat tinggal dekat satu rumah. Itulah kisahnya. Alhamdulillah lah, tak pernah diganggu. Lepas tu parang lama tu nenek saya ambil, dia bagi dekat orang yang dia kenal lah, dan orang ni bersedia untuk pegang parang tu. Tak tahulah sekarang ni benda tu ada kat mana, kita pun tak tahu. Tapi Alhamdulillah dah tak ganggu apa-apa, dah tak ada apa-apa gangguan kat rumah saya. Cuma ada satu lah dulu pernah 2020, awal 2020 saya pernah kena ganggu. Waktu ni saya tengok bola, saya suka bangun pagi tengok bola. Masa tengah tengok ni, tiba-tiba ada gangguan, tak ada angin, tak ada apa, baju jatuh, baju daripada hanger boleh jatuh, tak ada angin, tak ada apa, boleh jatuh. Bukan sekali tapi dua kali berlaku. Saya terus tutup TV, terus masuk bilik, saya mengucap, terus tidur. Memang walaupun tak seram, tapi saya takut jugalah. Yelah, tengok bola pukul 3 pagi, tiba-tiba tak ada angin, tak ada apa, macam mana baju tu boleh jatuh 2 kali. Terkejutlah saya. Itulah kisah. Terima kasih semua kerana sudi mendengar, dan juga Casey, terima kasih. Nama saya Akmal. Sama-sama. Okay, kita insya-Allah ada kisah lagi saya akan ceritakan untuk anda semua. Terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, itu ada kisah pengirim kita yang berkongsi voice note pada Casey. Terima kasih pada Akmal atas perkongsian kisah awal tadi. Casey akan berehat seketika dan insyaAllah akan kembali. Tapi sebelum tu, ni teringat saya nak beritahu. Ada yang message saya, Casey, headphone Casey ni lawa lah. Beli kat mana Casey Headphone saya yang saya gunakan ni adalah Audio Technica. Sekejap betul. Jenis Audio Technica ATH M50X. Ini audio, ini isteri saya belikan saya. Isteri saya yang belanja, kata, awak nak headphone ni tak? Jadi inilah headphonenya, warna ungu kan, hadiah dari isteri untuk buat live, macam itulah. Jadi terima kasih kerana bertanya, dan kita berehat seketika bersama dengan Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Tidak pernah aku terfikirku akan bersendirian hidup tanpa dirimu. Aku masih sangsi dengan alasan yang kau beri. Mudahnya kau pergi, walau pernah kau sumpah berjanji ku tak akan ada pengganti. Janji tinggal janji, harapan menjadi mimpi.
takkan menjadi puncak perpisahan kita. Kini semua berubah, kau pergi walau tanpa aku rela. Apakah kesilapanku hingga kau begitu? Perpisahan kita. Kini semua berubah, kau pergi walau tanpa aku rela. Apakah kesilapanku hingga kau begitu? Berserah, bukan ku kalah, karena ini ujian datang darinya. Aku tetap redha, walau sakit ku terima. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, saudara, lagu tadi ada dengar lagu nyanyian di Sazli dan Casey dengan lagu Janji Tinggal Janji, lagu yang digubah dicipta oleh saya sendiri. Terima kasih kerana sedang menonton Malam Seram. Sebelum saya bacakan kiriman super chat, super stiker anda yang anda kirimkan, juga menyokonglah sekaligus menyokong Malam Seram channel ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Sebelum tu, ini berkenaan dengan iPhone ni, saya lupa nak beritahu. Dia boleh wire kan, anda nampak dia wire. Saya boleh cabut ni wire ni. Dia Bluetooth, nampak dia ada Bluetooth punya, tu ada butang-butang lah, stop, play, next lah kan, tu untuk charging port dan on off Bluetooth dekat headphone ni. Ini bukan ditaja, tapi ditaja oleh isteri saya itulah saya sekala dalam pasangan ni, walaupun tak dapat belikan apa, mungkin apa yang anda rasa isteri anda suka ataupun suami suka, kadang-kadang jauh dari bajet, buatlah surprise yang lain. Beli nasi goreng satu bungkus yang isteri favourite pun kira dah surprise tu atau membawa dia keluar pergi tempat favourite ke, macam tu lah. Inilah baru rumah tangga kan. Saya nak berbual rumah tangga pula ya. Terima kasih atas sumbangan-sumbangan anda. Ini Nuraini, terima kasih sumbangan super stiker anda. Terima kasih Siti Sakina. Hai Casey, saya suka Malam Seram. Terima kasih Sakina atas sumbangan super chat anda ya. Dan semua terima kasih kerana suka dengan Malam Seram. Agif katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Sedikit sumbangan untuk Casey. Saya baru kebumikan abah saya, Allahyarham Zainuddin bin Masudi. Harap boleh bacakan doa sikit ya. Semoga roh arwah ditempatkan bersama dengan mereka yang beriman, dan doa yang terbaik ya, bukan saja doa orang-orang mukmin ya, tapi juga daripada anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi doakan juga untuk inilah kalau nanti nak solat subuh nanti boleh sertakan nama ni. Kita doakan orang, bagus tau. Allahyarham Zainuddin bin Masudi, insyaAllah ya.
Rockers, salam Kisi dan geng momok semua. Salam pada anda Rockers. Emilia Jamaluddin, terima kasih Emilia, sumbangan daripada anda yang berada jauh di US. Salam Kisi, harap sabar dengan dugaan copyright strike tu. Kita semua di sini tetap sokong Kisi. Terima kasih kerana menghiburkan kami semua. Terima kasih kerana melayani saya lah setiap malam ya, Emilia Jamaluddin. Walaupun berada jauh di US, kadang-kadang ada mesyuarat, tetap juga sempat masuk sekejap untuk dengar, untuk komen. Jadi terima kasih banyak juga pada anda ya. Zainuddin Hassan, terima kasih pada Zainuddin. Assalamualaikum KC dan geng momok. Waalaikumsalam. Single man sembunyi di tempat tugas. You know, I know. Live chat, don't know. Jangan bilang orang. Kopi O for you boss. Terima kasih Zainuddin. Selamat menjalankan tugas pada anda. Kainish 8685. Terima kasih sumbangan super stiker anda, terima kasih. Black Jack, terima kasih sumbangan super stiker. Sazali Hussein, terima kasih super stiker anda. Muhammad Ridwan Lau Abdullah, terima kasih sumbangan super stiker. Dan yang ini Mama Blues Yati. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Moderator dan semua geng momok, semoga semua berada dalam keadaan sihat-sihat dan dah jarang dengar Malam Seram. Terima kasih Mama Blues Yati. Dan tak apa, kalau tak dapat dengar secara live, boleh dengar ataupun tonton Malam Seram nantilah selepas live ni ya. Terima kasih banyak pada semua yang sedang menonton. Baik, kita nak berkongsi pelbagai kisah. Yang ini baru masuk ni daripada siapa ni? Mr. Del Toro. Siapa kata sponsor satu headphone untuk cabaran bertuah Malam Seram. Saya sebenarnya dah ada barang yang saya dah ada sesuatu yang saya nak buat ni. Cuma belum ada masa lagi lah. Saya dah peruntukkan bajet tertentu sebagai hadiah. Tapi itulah, saya masih belum ada masa. Sebabnya masa nak buat ada, masa nak dia punya admin part ya, berurusan melalui email nak hantar benda tu, itu jadi insyaAllah Mr. Del Toro ya ada. Cuma itulah, saya nak cari masa lah. Sebab saya ni kan one man show dan juga sepenuh masanya seorang ayah yang ada 2 orang anak sekolah ni, kena jadi chauffeur. Jadi saya kena cari masa lah ya. InsyaAllah nanti saya akan cubalah uruskan ya dalam masa terdekat ini. Ada something for semua yang sokong Malam Seram ni. Okey, ini sebagai satu give back lah dari saya untuk anda. Tapi ini tak semualah siapa yang participate dan yang berjaya ini akan menang lah benda ni. Okey. Azrul Shah, terima kasih. Assalamualaikum KC dan geng momok. Waalaikumsalam. Sebenarnya birthday saya hari ini. Saya belanja KC breakfast lontong. Birthday Azrul. Jadi selamat hari lahir kepada Azrul Shah. Semoga maintain maintain positif selalu ya, dan yang penting anda juga ditambahkan rezeki ya, kesihatan yang baik insya-Allah, dan jauhilah daripada sebarang wabak dan malapetaka. Okey, terima kasih Azrul. Happy birthday sekali lagi pada Azrul Shah. Terima kasih banyak. Baik. Yang ini kisah seterusnya. Okey. Daripada pengirim kita, ni datang email ni macam baru masuk kejap. Ini kadang-kadang macam ni lah. Kadang-kadang cerita-cerita yang saya dapat ni, ada cerita yang saya terlepas pandang kan. Dia email sampai 5-6 kali baru saya ternampak. Ada email yang memang saya tengah cari email, saya jumpa email anda. Ada pula yang macam ni, bila anda hantar je saya ternampak. Macam menarik perhatian saya lah. Kisah seram nenek orang Bali. Neneknya adalah orang Bali tapi dia adalah sekejap saya tengok cerita dia. Mana pula email dia? Saya buka email supaya saya boleh baca pada anda. Okey. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu kejadian seram, kisah seram yang ingin diketengahkan berkenaan dengan nenek saya. Nenek saya adalah orang asli daripada Bali, Indonesia. Saya adalah orang Singapura kerana ibu saya adalah orang Bali, Indonesia. Ayah saya orang Singapura. Mereka bertemu cinta di Bali. Kemudian ibu saya dah pun menetap di sini sepenuhnya. Saya dibesarkan sepenuhnya di Singapura. Ada waktu kita akan balik bercuti di rumah nenek saya yang mana terletak di Bali. Nama nenek saya adalah Nengah Putu Eka Wiryastuti. Nama panjang Nengah Putu Eka Wiryastuti adalah nama nenek saya. Dan kisah ini berlaku dekat kampung nenek saya, yang mana
berlaku di Denpasar. Jom kita ikuti kisah kiriman daripada pengirim kita yang bernama Wati, nama singkatan yang digunakan dekat sini. Kiriman dari Wati dalam rancangan Malam Seram. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Ini berkenaan dengan satu kejadian seram yang berlaku yang mana diceritakan oleh nenek saya sendiri. Begini pengalamannya. Di rumah nenek saya ni, satu ketika pernah terjadi satu gangguan misteri yang mana setiap tengah malam akan kedengaran seperti suara seorang perempuan menangis di ruang tamu rumah nenek saya. Waktu itu nenek saya ni rasa takut, kan? Kenapa agaknya ada suara? Dan kejadian ini berlaku ketika nenek saya masih lagi dalam lingkungan usia muda, belum lagi ada anak-anak kisi, baru saja berumah tangga. Nenek menceritakan, nenek saya dengar cerita ini daripada noyang saya. Jadi nenek dia dengar dari noyang lah. Cerita ni daripada nenek dia yang ceritakan pada dia pengalaman yang dia alami oleh noyang dia. Macam tu. Jadi waktu tu noyang saya lah, dia berada dekat rumah, tapi bukan rumah yang dia tinggal sekarang ni, sebuah rumah di Bali, yang mana sewaktu kejadian seram ini berlaku, noyang saya ni berada dekat rumah dengan suaminya berdua. Tapi setiap malam, kata nenek saya, noyang saya akan dengar suara perempuan menangis. Menangis tak henti-henti. Jadi kenapa agaknya gangguan ini berlaku menghantui noyang saya? Nanti saya akan ceritakan kisah lebih lanjut perkara itu. Pada mulanya, ingatkan ini adalah satu gangguan sihir yang dihantar oleh seseorang. Untuk pengetahuan Casey, dekat kawasan perkampungan di waktu itu di Bali, Indonesia, sihir menyihir ni satu perkara yang biasa, Casey. Sihir menyihir menggunakan ilmu-ilmu dipanggil santet adalah benda yang biasa. Antaranya meniaga, menggunakan ilmu santet supaya perniagaan laku, untuk mendapat pendinding rumah menggunakan santet, benda yang biasa menurut nenek saya. Jadi pada mulanya noyang saya ingatkan adalah orang yang hantar santet lah, sebab noyang saya ni adalah seorang peniaga yang cukup yang cukup berjaya. Dia ada bisnes sendiri, dia adalah seorang peniaga, dan bila meniaga ni kalau kita berjaya, ada yang akan mata merah, akan buat macam-macam dekat kita. Jadi itu sangkaan noyang saya yang baru memulakan bisnesnya pada waktu itu. Jadi noyang pun memanggil dukun santet yang lain untuk bantulah, untuk bantu keadaan gangguan dalam rumah tu. Dan dipendekkan cerita, bila dukun santet tu datang, katanya rumah ni tak ada apa-apa. Tapi noyang saya kata dah berapa kali dengar bunyi suara menangis dalam rumah, kan? Kata noyang saya. Tapi bila dukun tu datang, tak ada apa-apalah waktu petang tu. Dia kata tak apa, nanti saya datang malam lagi. Jadi malam tu dia datang lagi, tak ada apa-apa juga. Dia cek, tak ada apa-apa. Selepas dukun tu balik, noyang saya tidurlah dengan suami dia, kan? Tetap dengar gangguan menangis dalam rumah. Pelik, kan? Dukun tu cakap tak ada, tapi noyang tu bila nak tidur tu ada, kata beliau. Jadi akhirnya dipendekkan cerita Casey, rupa-rupanya ini adalah satu kejadian, satu gangguan, lebih kepada gangguan dengan sebutan nama. Sebutan nama katanya. Minta maaf, saya belum menderas email ni. Jadi sebab tu saya sebab email ni baru masuk, kan, saya agak kurang faham tentang cara dia bercerita tu. Jadi ini adalah kerana beberapa hari sebelum itu noyang saya kata noyang saya ada terima sepucuk surat. Dekat sepucuk surat itu ada tulis nama seseorang. Dekat Bali ni, Casey, nama seseorang itu ditulis mengikut kasta pada zaman dulu, kasta dan posisi anak tu.
Anak tu anak yang pertama, kalau yang pertama dipanggil Wayan, kata beliau, ya. Anak kedua ada nama khas, anak ketiga dan anak keempat ada nama khas. Jadi kalau Casey jumpa orang Bali, orang tu kata nama aku Wayan Putri something something, maknanya dia anak pertama. Anak lelaki pun ada nama depan tu yang pertama ada nama. Jadi dia sebut nama panjang Casey. Dalam surat tu, sepucuk surat yang diletakkan dekat rumah Noyang, dia tulis nama. Dan Casey bayangkan, menurut kepercayaan sesetengah orang dekat sana pada waktu itu, kalau kita sebut nama penuh, campur nama family, kasta orang tu, kedudukan dalam keluarga, anak pertama, dua, ketiga dan nama dia, kita sebut ada 4 semua, kita sebut 4-4 ni, nama penuh dia, orang yang meninggal tu akan datang ke rumah. Jadi nenek saya, Noyang saya kemungkinan ada menyebut, kertas yang dihantar disebut nama tu, kemudian yang meninggal tu datang dan menangis dalam rumah dia. Kata beliau di sini, saya tak pasti sejauh mana kebenaran, tapi ini yang diceritakan oleh kiriman ini oleh arwah nenek saya. Ya, terima kasih. Selamat malam seram. Kejap. Kiriman cerita yang diceritakan oleh arwah nenek awak. Yang tadi awak kasih saya email, awak sebut nama dia. Kau jangan main-main kat sini. Tadi dia kasih email, cerita ini cerita nenek saya. Tak nak sebut lagi lah nama dia. Nenek saya dia tak cakap arwah pun. Nenek saya bernama bla 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 bla. Lepas tu ending cerita dia kata kalau kepercayaan orang Bali sebut nama penuh, Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Tak apalah, anggap ini semua hanyalah satu gurauan saja, saudara, ya. Ya, satu gurauan, Tadi kan anda inilah sebab itulah saya tak suka baca email bidan terjun ni. Kan tadi saya cakap mula-mula ni kisah nenek saya bernama siapa, nama nenek dia. Dia sebut, Kemudian dia kata kepercayaan setengah orang di Bali ni tak boleh sebut nama penuh orang tu. Sebab nama penuh dia bukan setakat nama penuh. Dia adalah nama yang mana diterapkan dalam nama tu ada kasta dia. Kasta, ada kedudukan posisi sebagai seorang anak, ya. Yang pertama, kedua, ketiga, empat. Dan ada lagi dan nama dia. Jadi bila sebut tu macam memanggil, ya. Itu kepercayaan, Tapi jadi kepercayaan orang Bali. Jadi saya tak percaya. InsyaAllah tak kenalah. Lepas tu dia ending cerita saya macam, ini kisah ni dari arwah nenek saya Casey. Arwah nenek? Habis kau kasih nama penuh apa pasal janganlah. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, kita berkongsi kisah pengalaman, ya. Tak apalah, anggap ini semua hanya sekadar satu hiburan, saudara. Okey, yang ini datang daripada pengirim yang bernama, nombor baca email on the fly, nombor mesti menderas dulu, Casey please, macam mana bagus tajuk dia ke, terpikat ke, jangan, datang daripada Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Satria. Nama macam Space Corp Gaban, apa?
Satria Baja Hitam. Oh, lama tu Nama saya Ahmad Satria. Saya nak berkongsi satu kisah, Casey. Yang ini berkenaan dengan satu perkara yang berlaku pada saya dan harap Casey dapat bacakan. Berlaku dekat saya lah. Rumah saya dulu, saya menetap di kawasan Serenggun. Dan bila balik rumah tu, rumah saya jenis yang rumah 4 tingkat, Casey. Saya tinggal dekat tingkat 4. Tak ada lift. Rumah 4 tingkat dulu dengan sekarang macam Casey katalah dah naik lemak, naik lift. Dulu siapa yang tinggal dekat rumah 4 tingkat ni kan, kalau rumah dekat tingkat atas, maulah kau sirit diri kau walaupun penat, kena naik tangga sampai tingkat 4. Jadi kejadian ini berlaku di salah sebuah rumah saya di Serenggun yang rumahnya 4 tingkat, dan inilah kisahnya dalam rancangan Malam Seram. Jom. Okey, kisah dari Ahmad Satria begini pengalaman beliau. Waktu tu saya dah balik pulang daripada kerja lah, dan agak penat pada malam kejadian seram ini berlaku. Dan saya pun terus pulang ke rumah saya yang saya katakan saya menetap di kawasan Serenggun, rumah jenis 4 tingkat. Daripada tingkat bawah tu saya dah letakkan motosikal saya berjalan menuju ke arah blok. Sedang berjalan dekat belakang ni dengar Casey, bunyi telapak kaki orang jalan tapi sirit. Beberapa kali jalan saya kerap toleh ke belakang, tapi tak nampak pun apa-apa. Cuma bulu roma ni meremang Casey. Sejak awal saya turun daripada motosikal, saya terus berjalan ke depan, dan dalam hati saya ni, apa benda pula dekat belakang aku. Sebab setiap kali jalan akan dengar Casey, bunyi orang sirit. Toleh lagi tak nampak orang. Dan sampailah dekat bawah tangga tu. Tangga yang tingkat 1 nak naik ke rumah saya di tingkat 4. Daripada tingkat 1 naik ke tingkat 1.5, naik tingkat 2, dia dah tak sirit lagi. Saya dengar bunyi kaki. Casey, sampai dekat tingkat 2, saya naik 2.5, tingkat 3. Rumah saya tingkat 4 tau. Saya stop, dia stop. Terus saya cakap, dengan nama Allah, aku keluar kerja mencari rezeki yang halal. Kalau betul kau ada dekat belakang aku, dengan nama Allah, aku berselindung, jangan ikut aku pulang. Saya pun teruskan naik tangga sampai tingkat 4. Bunyi kaki tu dah tak ada, Casey. Dah tak ada, Casey. Saya ketuk pintu, tok 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 tok. Assalamualaikum. Isteri tengah tidur ni. Saya sengaja ketuk pintu walaupun saya ada kunci. Saya beri salam. Assalamualaikum. Ketuk pintu sekali. Tok 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 tok. Keluarkan kunci, buka pintu, terus masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah tak ada gangguan berlaku dekat luar rumah, dekat dalam rumah. Cuma saya rasa nasib baik lah. Saya berhenti sejenak dan saya terus heart to heart talk tak adalah cakap Saya berhenti sejenak dan saya pun berpesan pada benda tu supaya jangan ikut saya pulang ke rumah. Itulah kisahnya. Nasib baik apa ni, baguslah dia beranikan diri. Dia marah nasib baik dia tak toleh benda tu kat belakang. Asal kau ikut aku? Balik. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu kisah. Terima kasih kepada Ahmad Satria yang berkongsi pengalaman seram. Okey, yang ini daripada pengirim kita. Kiriman yang saya terima ni kisah pengalaman dari siapa? Jom kita sambung kisahnya dalam rancangan Malam Seram. Jom.
Okey, ni kiriman voice note dia daripada pengirim kita. Hai Casey, hello. Saya nak ada cerita, nak share tentang Pulau Ubin. Jom kita dengar sekarang kisah daripada pengirim kita melalui pengalaman beliau di Pulau Ubin. Okay, Casey, I nak share satu cerita. Ini waktu zaman time primary school lah, dalam primary 5 gitu, primary 4. Dulu ada satu pakcik saudara jauh I. Dia tukang jaga satu rumah dekat Pulau Ubin. Kalau you nak tahu, rumah tu is right now I think is the visitor center yang kat kampung Cik Jawa, I think. Yang dia ada satu rumah, dia macam Swiss cottage kita, yang ada jetty sendiri. So dulu my uncle jaga tempat ni. Owner tu kasihlah kita orang punya extended family bila school holiday bulan Jun, bulan 12, pergi sana, tidur sana, lepak, barbecue, you know, swimming. So ada yang sekali tu kita pergi, sebab selalunya kita pergi pagi, nanti sebelum maghrib kita balik. So ada a few times kita pergi overnight kat sana. So as usual lah kan, dia macam gini tau. Rumah yang kat depan tu dia ada 2 tingkat. Habis yang tingkat atas ada master bedroom, ada toilet satu kat luar. Lepas tu ada satu big room, dia macam satu hall gitulah. Lepas tu ada satu bathroom kat dalam yang big room tu. Lagi satu is pintu. Belakang, bila kita buka pintu tu, dia ada tangga turun keluar dari rumah daripada tingkat 2. Kalau tingkat 1 dia ada hall, habis ada fireplace kan, habis ada kitchen, and then kat bawah tu dia ada extension to the side, ada toilet, habis ada lagi satu hall dengan katil-katil. So all this katil macam bunk bed tau. Okay, so kat luar kitchen tu ada satu veranda. So usually kita per family yang makcik-makcik semua suka duduk kat situ minum teh petang-petang. So at the side of the house ada satu kerusi panjang dengan bench attached. So kat situ ada satu macam bathroom lah, where we used to wash ourselves and shower every time we go swimming. So the lot of us, kita kalau makan, kita makan beramai kat luar. Breakfast dengan lunch dengan dinner semua makan beramai kat situ. So belakang rumah ni dia ada satu macam field kecil. Dan belakang field kecil ni ada rumah quarters, di mana pakcik I tinggal dengan family dia. So balik pada time yang kita tidur sana, yang tua-tua semua, mak bapak semua tidur kat quarters pakcik I. Diorang ketawakan kita. Diorang buat kita tidur dalam rumah ni. Kita orang budak-budak mana dah tahu apa-apa kan. Kita excited lah kan. So semua tidur sana. Jadi kita semua budak-budak, kita tidur kat tingkat 2. Kita tak tidur kat tingkat 1. So kat tingkat 2 tu bilik dia besar gila. Katil pun banyak. So bolehlah kita orang semua tidur beramai kat situ. So I think dalam nak dekat midnight gitulah, ada pakcik I ni dia cerita, dekat sini ada jin dengan 3 dara. Dia cakap jaga-jaga nanti malam dia kacau. Kita budak-budak takut lah, tapi kita cakap alah pakcik ni kita nak joking je lah agaknya. Betul-betul Casey, malam tu kita nak tidur, biasalah kan budak-budak kan excited kan. Pemandangan kat tempat tu memang cantik, sebab dari second floor punya window dia facing to the sea. Dia punya view very nice, and that night was full moon night. Saya masih ingat lagi, dia boleh nampak laut dengan bulan full moon. Cantik sangat. Sekali Casey, kat bawah kita dengar periuk belanga kelentung. Exactly midnight. I dengan kakak saudara I, kita dua paling dua. So kita dua-dua macam action berani lah kan, nak turun bawah. Kita turun bawah, kita pergi kitchen. Punyalah terperanjat Casey, tak ada orang. Tapi pot samples yang masih hanging tu semua, sebab dia macam country style kitchen kan, dekat tengah-tengah ada island, habis dia ada gantung-gantung pot samples. Benda tu kelentang-kelentung sendiri Casey, tak ada angin, tak ada ribut, tak ada apa, tingkap semua tutup. Lepas tu kat luar pintu kita dengar kalang kabut. Kita 2 ekor ni naik atas, kita terpekik-pekik Casey.
Lepas tu kita kumpul semua adik saudara kita, turun daripada tangga yang tingkat 2 tu, turun keluar pergi kat quarters pakcik I. Semua takut nak tidur situ. Itulah cerita kita tinggal kat sana satu malam. Terima kasih. Cerita di Pulau Ubin ya, yang mana pakcik ni menjaga sebuah rumah kan. Jadi dapat juga keluarga mungkin macam beriadah dekat rumah tu. Tapi dalam rumah yang kosong, yang lama terbiar tu, nak dekat kawasan macam hutan semak samun, pastinya kadang-kadang pun ada yang menghuni. Kita sambung kisah malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey. Kisah ini berikut ini adalah kisah yang mana ni? Pengalaman ini datang daripada pengalaman jap saya tengok kisah ni. Ada lagi voice note nampaknya. Okey, saya akan tekankan voice note. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya Fizan. Ini voice note saya yang ketika saya memancing dengan pakcik saya. Harap dapat Casey ketengahkan ya dalam rancangan Malam Seram, boleh. Ya, siapa nama? Fizan Fizan. Okey, jom kita kongsi kisah Fizan. Kalau ada masa saya akan baca email, kalau tidak saya akan akhiri lah ya. Kalau ada lagi saya akan cuba sambung lah, kita tengok. Yang ini kiriman daripada Fizan. Tapi sebelum tu ada komen daripada tim-tim geng-geng momok ya. Ini super chat, super sticker yang saya nak ucapkan terima kasih semua yang sudi memberikan sumbangan untuk super chat dan super sticker. Dan tadi saya dah pun baca kisah ataupun sumbangan yang ini daripada Zack Dia Tok Ibu. Terima kasih sumbangan super sticker. Wan Muhammad Hamdan, Masya Allah, terima kasih sumbangan besar daripada anda Wan Muhammad Hamdan. Assalamualaikum kepada Casey dan tim Spana. Waalaikumsalam. Dan semua yang hadir malam ini, semoga Allah permudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Amin. Sedikit sumbangan dari saya buat support apa-apa yang patut. Semoga geng Momok Ghost 13 kembali sihat juga. Oh, Ghost 13 kurang sihat? Ya, semoga sihatlah ya, hendaknya insya-Allah. Okey, yang ini kiriman seterusnya daripada Zainuddin Hassan. Saya doakan semoga Ghost 13 cepat sembuh, amin ya. Semoga ya, kita doakanlah ya, semoga geng momok kita, moderator Ghost 13 cepat sembuh. Zack Dia Tok Ibu, insya-Allah Casey tak ada apa-apa yang akan berlaku Tadilah. Tak apalah. Saya ni kadang saja je saya baca lepas tu takut sendiri kan. Tapi baguslah dia menambahkan lagi suspend dalam malam seram lah. Kalau boleh jangan buat lah kadang-kadang rasa seram juga. Saya pernah ini saya nak kongsi lah. Saya pernah berjumpa dengan seseorang, lama dulu lah, zaman saya mengendalikan Misteri Jam 12 dulu di radio kan, sebelum saya putarkan voice note ni. Ada seorang hamba Allah ni lah, saya tak nak cakap lah pakcik ke abang ke, dia datang kat saya. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Dia pun ulur tangan lah. Ini time dulu lah sebelum ada COVID, time zaman MJ12 kan. Dia pun salam. Dia salam ni. Dia salam, dia berbual dengan saya. Dan tak lepas tau. Salam, pegang lama ni. Dalam hati saya ni, hamba Allah ni bila lah nak lepaskan tangan lama dia pegang ni. Ni bual-bual. Dah nak dekat saya rasa mungkin 10 minit dia pegang tangan saya. Lama dia pegang. Pegang. Lepas tu dia tanya saya, kau tahu asal aku pegang tangan kau? Kau tahu tak asal aku tak lepas? Asal aku tengah scan kau. Saya tengok scan. Saya macam kau ni bukan kosong-kosong hati aku. Dalam hati saya ni macam apa ni, dia bercakap macam ni pula kan. Saya senyum je lah nak cakap apa kan, senyum je lah. Kosong-kosong ni, patutlah kau berani buat cerita-cerita ni semua Lepas tu okey, bagus. Benda ni kena jaga betul-betul. Apa saya lost. Lepas tu dia okey, terima kasih dia berjalan, saya pun kembali ke kereta, saya duduk balik. Badan saya memang tak kosong banyak sangat berisi ni. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram.
Assalamualaikum Casey, nama saya Fizan. Waalaikumsalam. Saya ingin berkongsi salah satu pengalaman saya yang berlaku pada 3 tahun lepas. Jadi ketika tu kisah seram ni yang berlaku ketika saya dan pak cik saya memancing di salah satu kawasan yang berada dekat kawasan tanah perkuburan. Jadi ketika tu kami planning nak memancing dalam pukul 12 malam hingga 3 pagi lah. Jadi kami pun pergi ke sana dan set up kami punya alat pancing. Jadi pak cik saya ni meletakkan alat pancingnya dalam jarak dekat 5 meter dan saya pun dalam 5 meter. Jadi kami pun kembali di salah satu kawasan pondok yang disediakan. Kami pun berbual dengan pak cik saya lah. Jadi dalam masa 1 jam tu pak cik saya pun ingin mencek dia punya alat pancing jikalau terkena seekor ikan ke apa. Jadi saya pun saya nak pergilah nak mencek saya punya alat pancing lah. Dan saya terkejut sebab alat pancing saya tu yang saya letakkan tadi dekat dengan alat pancing saya punya pakcik saya tidak ada. Jadi saya terfikir pada mulanya pakcik saya yang mengubah posisi saya punya alat pancing. Jadi saya pun pergi mencari dan terkejut sebab alat pancing saya tu terletak di dekat ujung tepi tanah perkuburan. Jadi saya pun terfikir, mungkin pakcik saya yang mengubah. Jadi saya pun marah ke pakcik, janganlah ubah saya punya alat pancing ni. Jadi kata pakcik, shh, dia cakap gitu sambil meletakkan dia punya jari kat mulut dia. Jadi saya pun okeylah. Jadi dalam setengah jam lagi kali ini lain pula. Alat pancing pakcik saya tidak ada dekat dengan dia meletakkan, tapi diubah dengan tepi perkuburan tu. Jadi pakcik saya pun menjerit. Dia cakap, "Oi, kalau nak kacau pergilah ke sini." Lepas tu saya pun tidak terfikir benda apa yang mengganggu kami. Pada mulanya mungkin pakcik tu main-main je. Jadi saya pun kembali mencek saya punya kail. Dan dalam masa sejam lagi, yang paling mengejutkan, alat pancing pakcik saya dan saya tidak ada berada dekat dengan kawasan yang kami letakkan pada mulanya. Jadi kami cek lagi sekali. Wow, kali ini Casey, saya punya alat pancing pakcik saya dan saya diubah di tempat tepi tanah perkuburan. Jadi pakcik cakap, "Marilah kita pergi tempat lain lah." Kata pakcik, "Marilah kita balik. Tempat ni seperti tidak selesa lah." Okey, kata saya. Saya pun pergi membersihkan saya punya alat pancing dan kami pun dalam perjalanan mencari tempat yang sesuai. Pakcik pun bercakap dengan saya. Jadi saya pun bertanya, "Pakcik, kenapa tadi tu? Mungkin ada benda yang tidak sepatutnya lah." Pada mulanya saya tidak terfikir apakah benda tu. Jadi asyik bercakap, pakcik saya diam dan sambil memandang dekat dengan cermin yang pandang belakang tu. Jadi saya pun rasa nak pandang belakang. Jadi kata pakcik, "Sufi, jangan pandang belakang." Saya pun cakap, "Jangan pandang belakang, congkak ke?" Saya pun ketawa. Lepas tu, tapi pakcik saya ni diam je. Lepas tu kata pakcik, "Dalam cerita jangan pandang belakang congkak tu apa yang ada?" Kata saya, nak sebut hantu, kata saya. Jadi kata pakcik, "Kamu pun tahu kan?" Jadi saya pun seperti rasa nak memandang belakang. Jadi saya pun pandang. Astaghfirullah, saya cakap. Saya pun terlihat salah seorang susuk tubuh, tapi tidak nampak clear lagi sih. Sebab dia punya tu ada penghadang saya punya kereta pakcik saya tu. Seperti ada satu susuk tubuh perempuan. Jadi pakcik saya pun berhenti ke tepi. Dia baca surah dan cakap, "Kami tak ganggu engkau. Jadi tolong jangan ganggu kami." Jadi saya memandang belakang,
kembali dan Alhamdulillah benda tu tidak mengikut kami baliklah Casey. Itu je Casey. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu kisah dari Fizan berkongsi dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih Fizan. Dan saya akan akhiri Malam Seram saudara. Yang ini apa ni? Kisah kiriman. Dia hantar message tapi 49 saat dengan 7 saat je. Saya terima ni. WhatsApp daripada seseorang. Cuma 49 saat dengan 7 saat. Ini bukan cerita lah. Mungkin tertekan agaknya. Ya? Terpicit lah. Okey, saya nak undurkan diri. Jumpa anda esok malam. Dan semoga anda terhibur dengan kisah pengalaman pada malam ini. Sebelum tu ada satu kiriman ni. Saya nak baca ini komen daripada, bukan komen maaf, private message daripada Facebook. Kiriman ini datang daripada Noli. Noli kata, Casey, tentang kisah ikut balik tu saya pun pernah kena. Yang tadi kisah daripada Ahmad, dia dengar bunyi orang berjalan kat belakang. Saya pula Casey, beberapa kali saya nak balik rumah, ada orang garuk belakang badan saya. Betul ni. And then sampai dekat lift lobby, tengah berdiri tunggu lift nak turun. That was like 11 PM Casey. Tengah tunggu lift, saya rasa ada orang macam pegang belakang saya. Toleh belakang memang tak ada orang Casey. What happened is, saya pun masuk dalam lift. Masuk dalam lift dan saya keluar balik. Dia masuk lift, keluar balik. Lift rumah saya ni adalah jenis lift. Dalam lift tu ada kamera Casey. Ada front kamera dengan back kamera dalam lift rumah saya. So saya masuk lift, saya keluar balik, pintu lift tu tertutup kan. And then lift tu naik atas sebab saya tekan tingkat atas saya tekan. So lift tu tengah on the way naik atas. Dekat luar lift tu, di lobby, dia ada monitor screen boleh tengok dalam lift. So as the lift was going up, ketika lift tu sedang dalam perjalanan naik atas, saya tu tengok dekat screen tu. Screen tu dia akan tukar tau. Tukar front camera, tukar back camera. Dalam beberapa saat dia tukar lagi front camera. Lepas tu tukar balik back camera. Kemudian dia tukar balik. Dekat depan lobby ada kamera lagi. Apa yang berlaku? Terperanjat ke si? Sampai dekat tingkat 4. Lift tu tengah on the way naik. Sampai tingkat 4, dalam lift tu ada orang. Bila masa ada orang masuk lift, because saya ingat bila saya keluar daripada lift tutup pintu, tak ada orang, lift tu kosong. I saw someone standing. And then bila lift tu tukar kamera lain, benda tu dah hilang. Saya lah terpaksa balik rumah. Nasib baik rumah saya tak tinggi lah. Rumah saya setakat tingkat 5. Tak tinggi tingkat 5 Saya nak naik tingkat 3, 4 pun dah penat. Tingkat 5 Saya naik tangga sampai ke atas, sampai depan rumah, terus saya masuk ke dalam. Ini saya betul-betul rasa dekat belakang ada orang pegang macam garuk gitu. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, semua terima kasih sekali lagi pada anda yang sedang menonton Malam Seram. Jangan lupa kalau suka boleh follow lah channel ni. Ini channel Malam Seram ni, Malam Seram Podcast yang anda tengah tonton sekarang ini adalah channel kedua. Dan insyaAllah selepas copyright strike dah dipadamkan, saya boleh kembali live dekat channel asal Malam Seram. Dan mungkin channel ni saya tetap nak ada konten horror, tapi mungkin lebih cerita-cerita pendek lah yang saya nak bacakan. Kalau Malam Seram live kan, ini cerita pendek yang mana mungkin saya potong sikit, saya masuk sini ke. Jadi tengoklah macam mana saya dalam perancangan sebenarnya. Dan terima kasih pada yang follow, yang berikan sumbangan-sumbangan anda. Terima kasih pada anda yang sedang menonton dan mendengar Spotify, Apple Podcast. Terima kasih banyak. Malam Seram kembali esok dan jumpa anda. Selamat Malam Seram. Tadi ada request Casey, bila tutup buat main lagu Casey. Okey, saya closing dengan lagu lah. Kita main lagu Uncle lah boleh Okey, lagu Uncle. Jom.
Satu hari gua jalan-jalan, gua ternampak satu perempuan. Ayo, dia duduk sungguh sopan. Gua tanya nak jadi kawan. Gua tanya nama dia Bolayan. Sombong dia duduk pandang ke hadapan. Hello misi, lu sudah makan? Mari kita jalan-jalan. Sekali dia pusingnya, mukanya sangat siram. Mukanya pucat putih macam orang mati tenggelam. Dia terus tersenyum, dia terus mengilai. Very scared dah. Dia terus bercakap, lepas itu gua cabut lari. Ayo gua tak ada berani. Dia terbang sana sini, bikin gua macam nak mati. Takut loh, baru ingat gua punya istri. Sayang, I'm so sorry. Abang janji tak buat lagi. Ini perempuan banyak scary. Sayang, sorry sayang. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.